Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Selamat kita bertemu lagi di dalam rancangan Majalah Skot. Sejarah RAD bermula dengan pengambilan anak watan Tanah Melayu untuk menganggotai British Royal Artillery yang bertempat di Singapura pada tahun 1949. Pada tanggal 15 Ogos 1957, bateri pertama meriam persekutuan ditubuhkan dengan menyerapkan seramai 89 orang anak watan dari 1st Royal Singapore Artillery Regiment. Detik bersejarah sekali lagi tercipta dengan penubuhan Regimen Pertama Tentera Meriam Persekutuan pada tanggal 1 Januari 1962 yang bertempat di Kem Kajang, Selangor. Penglibatan RAD di dalam tugas-tugas operasi telah bermula sejak tahun 1948 sehingga 1989. Pada tanggal 9 April 1965, nama Regimen Tentera Meriam Persekutuan telah bertukar kepada Regimen Meriam Malaysia dan seterusnya bertukar sekali lagi kepada Regimen Artillery Malaysia. Kecemerlangan dan keunggulan Regimen Artillery telah diangkat ke tahap yang tinggi dengan penganugerahan gelaran diraja pada tanggal 6 Jun 1992 yang mana telah menyaksikan nama Regimen Artillery Diraja digunakan sehingga ke hari ini. Saya kini berada di Regimen ke-21 Artileri Diraja, Campsite Sirajuddin, Gemas, Negeri Sembilan. Secara amnya, Regimen Artileri terbagi kepada dua, medan dan pertahanan udara. Latihan tindak cemas ini dilakukan apabila meriam 105mm Peckhauser L5 tidak dapat dibawa ke tapak menembak dengan bantuan kenderaan oleh kerana halangan yang ada. Regimen Artileri Medan. Bagi melengkapkan pengetahuan kemeriaman bagi setiap anak meriam, mereka harus melalui beberapa peringkat kursus. Di dalam kursus-kursus ini, mereka akan diajar cara-cara untuk mengendalikan meriam berpandukan standard yang telah ditetapkan di dalam Army Training Evaluation Program atau ringkasnya RTEP. Antara aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan sewaktu kursus juru meriam ini adalah tindak cemas. Prosedur ini berlaku apabila kawasan atur duduk meriam yang telah dikenal pasti tidak boleh dimasuki oleh kenderaan penarik meriam. Di dalam melaksanakan prosedur tindakan cemas ini, aspek kerjasama, keselamatan dan kawalan amat ditekankan agar kerja-kerja untuk melerai dan memasang kembali bahagian meriam dilaksanakan dengan teliti dan bersistematik. Ini bertujuan agar bantuan tembakan yang diperlukan oleh pasukan infanteri dapat dilaksanakan dengan efektif dan berterusan. Ketahanan mental dan fizikal bagi seorang anak meriam amat dititik beratkan bagi memastikan kerja-kerja ini terlaksana tanpa berlaku sebarang kemalangan atau kecederaan.
Meriam 105mm Pack Howitzer L5 ini mengambil masa 8 hingga 10 minit untuk siap dipasang dan siap sedia melaksanakan tembakan bagi membantu pasukan sahabat. Bagi memastikan tahap kecergasan dan meningkatkan kemahiran setiap anggota Regimen Artileri, latihan pengendalian senjata meriam secara berkumpulan selalu diadakan. Di samping itu juga, latihan pengendalian senjata meriam bertujuan mengenal pasti segala peralatan berada di dalam keadaan baik dan boleh diatur gerak pada sebilang masa yang diperlukan. Setelah meriam sampai di lokasi yang dikehendaki, sama ada di dalam latihan maupun di medan tempur yang sebenar, ketua seksyen akan mengarahkan anggota unit meriam untuk mengambil kedudukan dan menempatkan meriam-meriam tersebut di kedudukan yang telah dikenal pasti bagi tujuan keselamatan dan strategik. Artileri Medan, Bantuan AM. Seiring dengan pemodenan, RAD telah dilengkapi dengan meriam 155mm G5 buatan Afrika Selatan. Meriam ini mampu untuk menembak sasaran sejauh 40 km. Bagi memastikan bantuan tembakan yang diperlukan oleh pasukan infanteri dapat dilaksanakan dengan berkesan dan berterusan, meriam-meriam ini perlu diatur dudukkan mengikut prosedur yang telah ditetapkan bersesuaian dengan keadaan muka bumi. Meriam 155mm G5 ini mengambil masa 7 minit siap dipasang dan siap sedia melaksanakan tembakan bagi membantu pasukan sahabat. Dalam melaksanakan dan mengawal tembakan, pos perintah kawalan tembakan akan didirikan. Fungsi utama pos perintah ini adalah untuk menerima, memproses data tembakan serta mengeluarkan perintah tembakan kepada semua meriam. Peranan artileri adalah untuk membantu pasukan-pasukan dan perkhidmatan dengan mengadakan keagungan tembakan di medan pertempuran supaya musuh tidak dapat mengancam operasi yang dijalankan maupun mengembangkan pihaknya dengan berkesan.
Persenjataan yang terkini di dalam inventory RAD adalah sistem roket lancar berganda atau Astros 2. Persenjataan ini mampu untuk menembak sasaran di jarak 90 km. Selepas melakukan latihan tembakan meriam, seorang pegawai akan mengeluarkan arahan menghentikan tembakan dan anggota-anggota pertahanan medan akan membuka semula peralatan dan mengemas semula peralatan yang telah diguna pakai. Pada kebiasaannya, masa yang diperlukan adalah antara 7 hingga 8 minit bagi setiap latihan memasang peralatan meriam untuk sedia melakukan tembakan dan membuka, mengemas peralatan serta semasa atur gerak untuk dipindah ke lokasi lain. Di bahagian pertahanan udara juga, latihan pengendalian senjata misal Jernas yang merupakan senjata tercanggih selalu diadakan bertujuan memastikan kemahiran anggota dan peralatan berada di dalam keadaan baik dan boleh diatur gerak. Peranan artileri pertahanan udara adalah untuk memberikan pertahanan udara bagi memastikan gerakan angkatan darat dilaksanakan dengan efisien dan efektif dengan menafikan serangan udara musuh. Dan sedikit tentang latar belakang artileri pertahanan udara di Malaysia, bermula pada tahun 1967 dengan peralatan 2 mm Olinkan daripada TLDM. Kemudiannya evolusinya pergi kepada 40-60mm L12 Bofors dan seterusnya ke beberapa jenis meriam sehinggalah ke mizal yang canggih iaitu mizal Jernas. Artileri pertahanan udara juga pernah diatur gerakkan ke Sabah pada tahun 1967 iaitu semasa konfrontasi bersama dengan Filipina iaitu di Kudat, Sandakan, Keningau dan Tawau. Sebelum anggota Regimen Artileri Pertahanan Udara didedahkan dengan situasi sebenar di medan pertempuran, mereka terlebih dahulu diberikan latihan kemahiran pengendalian menggunakan komputer dan simulator di dalam bengkel yang dikhaskan. Alarm tracking. Simulator digunakan untuk melatih jurumizal dalam mengendalikan peralatan Jernas. Saya Muhammad Bakri bin Mat Yusof memegang jawatan Maksagana 34 Artileri Diraja. Selain daripada latihan-latihan asas ketenteraan, saya diberi tanggungjawab untuk melatih anggota-anggota pasukan di dalam 3 skill asas artileri pertahanan udara, iaitu kawat sistem persenjataan, mengenal pesawat udara dan juga sistem simulator. Bagi sistem simulator pula, ketua detachment dan operator hendaklah melaksanakan latihan tembakan menangkis sasaran udara. Ketua detachment dan operator hendaklah
melaksanakan latihan tembakan sebanyak sekurang-kurangnya 100 kali tembakan. Ini adalah untuk melayakkan mereka untuk melaksanakan latihan tembakan mizal hidup bumi ke udara. Di dalam artileri pertahanan udara, semua anggota wajib untuk mempelajari mengenal pesawat udara. Kelas mengenal pesawat udara merupakan perkara wajib untuk semua peringkat anggota artileri pertahanan udara. Ini merangkumi dari pegawai hinggalah seorang gunner. Artileri pertahanan udara. Selain daripada tentera udara diraja Malaysia, artileri pertahanan udara juga memainkan peranan bagi mempertahankan ruang udara negara. Tugas pengawasan ini sentiasa dikoordinasikan bersama pihak TUDM agar tiada sebarang pencerobohan berlaku di ruang udara negara. Bagi memperkuatkan lagi tahap pengawasan ruang udara, artileri pertahanan udara yang diletakkan di bawah pemerintahan Panglima Grup Artileri Pertahanan Udara telah dibekalkan dengan sistem terkini iaitu sistem misil Jernas. Latihan asas sebagai anggota artileri pertahanan udara tertumpu kepada kawat-kawat asas pengendalian sistem misil dan radar. Kawat-kawat ini dilatih dan dilaksanakan dengan menggunakan sistem simulator. Di sini adalah pusat kawalan atau lebih dikenali sebagai command post untuk artileri pertahanan udara. Barisan merah merupakan jalan raya utama yang mendapat di sekitar kawasan operasi yang menghubungkan dari pukul lepas selamat sehinggalah ke lapis. Barisan hitam pula menunjukkan landasan kereta api yang menghubungkan dari Lemau sampai lepas selamat sehingga ke lapis. Ada apa perjalanan? Selamat! Red number 001 Papa Charlie 1040 Boogie. Stesen Metro, stesen bebas. Serap pesawat untuk dipakai dari sini. Pusat Kawalan Tembakan PU. Selain dilengkapi dengan sistem persenjataan, artileri pertahanan udara juga dilengkapi dengan sistem radar pengesan. Radar ini berfungsi untuk mengesan pesawat-pesawat musuh yang menceroboh ruang udara negara. Maklumat daripada radar akan dihantar kepada sistem persenjataan bagi melaksanakan tembakan ke atas pesawat musuh. Aircraft track number 001 Papa Charlie 2512 hostile. Alarm! Jaga tracking! Free swing! Notified! Asset! In cover! Crossing! Engage! Running! Sistem Misil Jernas merupakan antara senjata artileri pertahanan udara yang canggih. Ia diatur gerakkan menggunakan konsep method.
Saya, Staf Sarjawan Azman Benwar Ahmad selaku Ketua Detasmen Meja Jeranas. Tugas saya adalah memimpin anggota detasmen serta menentukan peralatan dalam keadaan siap siaga sebilang masa. Saya telah berkhidmat dalam Angkatan Tentera selama 16 tahun. Saya telah menghadiri kursus operator Meja Jenas pada tahun 2006 dan kursus Ketua Detasmen Meja Jenas pada tahun 2009. Tiada apa daripada saya untuk negara tercinta melainkan berlatih dan terus berlatih untuk memenangi semua pertempuran. La takhaf wa la tahzan, tiada gentar, tiada gusar. Saya Bobriya Amrin bin Ali, tugas saya adalah selaku penolong ketua detasmen bagi nizam persenjataan jenas untuk mengendalikan nizam ini dalam mempunyai asas IT dan matematik. Dan saya berasa amat bangga dan bertuah kerana telah terpilih menjadi seorang warga artileri pertahanan udara. Sekian dulu paparan majalah Skot untuk kali ini. Semoga kita bertemu lagi dengan paparan kehidupan, aktiviti seharian, tugas dan tanggungjawab seorang anggota tentera, tak ada agama, negara dan bangsa. Jumpa lagi. Inilah barisan kita yang ikhlas berjuang, siap sedia berkorban untuk Ibu Pertiwi. Sebelum kita berjaya, jangan harap kami pulang. Inilah sumpah pendekar kita menuju medan bakti. Andai kata kami gugur semua, kamulah menyanyi atas isyarat. Kami mohon doa Malaysia berjaya.